Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menguraikan lanjut tentang tajuk perkongsian saya pada kali ini yang bertajuk Simplicity, saya ingin berkongsi pengalaman saya ketika saya pernah menjadi pengetua dulu pada seawal tahun 90-an. Ketika itu popular di Kementerian Pendidikan sehingga ke peringkat sekolah satu budaya ataupun gerakan yang dipegang oleh almarhum Tan Sri Wan Zahid Wan Nordin yang pada ketika itu KPPM di Kementerian Pendidikan. Beliau membudayakan satu pendekatan pengurusan organisasi yang dipanggil blueprint ataupun menghasilkan dokumen perancangan strategi di semua peringkat termasuk di peringkat sekolah yang memastikan setiap sekolah itu merancang dengan baik dan juga memikirkan apakah strategi dan pelaksanaan untuk mencapai matlamat pendidikan di peringkat masing-masing. Dan saya pada ketika itu telah dilatih, kami telah dilatih untuk menghasilkan plan strategik ataupun blueprint pada ketika itu, dan alhamdulillah dia banyak membantu saya untuk memahami secara lebih teratur bagaimana kita merancang dan mengurus organisasi di peringkat sekolah dan seterusnya, yang memberikan saya asas kepada pengurusan yang lebih tinggi lagi. Tetapi satu masalah yang kekangan yang saya hadapi pada ketika itu, walaupun di peringkat sekolah kami telah menghasilkan dokumen perancangan strategik itu, tetapi kebiasaannya, pengalaman saya di beberapa buah sekolah itu, dokumen perancangan strategik itu dia berakhir, dihasilkan dengan baik secara kerjasama di peringkat sekolah, tapi akhirnya dia hanya menjadi rojokan dan disimpan di almari di bilik pengetua ataupun di bilik gerakan dan sebagainya. Dan jarang digunakan secara berterusan, dan ini akhirnya membawa saya kepada satu pemikiran kenapa benda itu berlaku. Tapi pada ketika itu saya tidak dapat menjawab dengan baik. Tetapi walaupun sudah tentu plan strategik dapat membantu, tetapi saya tidak dapat menjawab kenapa plan strategik pada ketika itu, dokumen plan strategik dan juga ataupun blueprint itu tidak dapat membantu saya dan juga sekolah untuk meneruskan tindakannya itu. Dan sehinggalah saya berpindah ke Institut Aminul Baqi pada awal tahun 2004 begitu, dan saya menghadiri satu kursus ataupun satu simposium yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yang salah satu daripada pakar pendidikan yang terlibat dalam mendedahkan aspek pengurusan kepada school leaders pada ketika itu ialah Michael Fullan. Simposium diadakan pada tahun 2007, dan saya berkesempatan minum pada waktu petang dan berbincang secara langsung dalam minum petang bersama beliau. Itu saya bertanya soalan ini, bertanya saya punya dilema pengalaman saya jadi pengetua apabila menghasilkan plan strategik tetapi tidak digunakan secara berterusan untuk membantu dan melaksanakannya secara berterusan di peringkat sekolah itu. Beliau memperkenalkan dapatan ataupun pemerhatian yang dibuat oleh Douglas Reeve. Beliau mengatakan, Douglas Reeve menyebut ini di US di Amerika, dia mengatakan bahawa menurut Douglas Reeve ketebalan ataupun the size of the documentation ataupun ketebalan documentation ataupun keindahan, kecantikan dokumen itu sebenarnya berkadar songsang dengan kualiti pelaksanaan. Sebab berdasarkan pemerhatian Douglas Reeve itu, beliau menyatakan bahawa lagi tebal dokumen itu, maka kualiti pelaksanaannya akan semakin menurun. Maknanya selagi lagi nipis dokumen itu, maknanya kualiti pelaksanaannya akan lagi baik. Kenapa ini berlaku? Dia kata sebab kecenderungan kita dalam perancangan strategik ini, kita terperangkap bukan dengan dalam strategi yang banyak, dia kata bukan sekadar strategi yang banyak yang kita hasilkan, tetapi juga kita terperangkap dengan pelan tindakan yang terlalu terperinci, dia kata, yang menyebabkan mengekang kita secara fleksibel dari segi pelaksanaan. Sebab dia kata hakikatnya, dia kata
di lapangan dia kata sebenarnya faktor itu begitu kompleks. The complexity lapangan itu dia kata begitu banyak. Maknanya kita sukar umpamanya kalau kita berhadapan dengan ada faktor-faktor yang tidak ada dalam kita punya pelan tindakan itu. Sebab dalam pelan tindakan ataupun dalam strategi kita hanya mengambil kita beberapa faktor yang tertentu saja, tetapi dari segi pelaksanaannya kadang-kadang resource kita, dari segi tenaga kerja kita, masa dan sebagainya itu kekangan-kekangan, dan ada faktor-faktor lain yang kita tidak boleh kawal yang berada di luar yang mempengaruhi tindakan kita tidak ada dalam pelan ataupun dalam dokumen kita, menyebabkan akhirnya pelan tindakan kita, dokumen kita itu seolah-olah tidak relevan sebab berhadapan dengan masalah yang sebenar. Ini pada ketika itu memberikan saya satu insight. Memang benar sebenarnya bila kita ada perancangan strategi yang terlampau detail dari segi pelan tindakannya yang seolah-olah mengambil kira semua benda, tetapi hakikatnya bila kita melaksanakannya kita akan berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak ada dalam perancangan kita. Dalam erti kata yang lain, kalau kita terlampau terikat dengan kita punya perancangan itu, menyebabkan kita akan rigid, kaku dari segi pelaksanaan, dan kita mengambil dua pendekatan. Sama ada kita meneruskan, memaksa suasana sesuai dengan perancangan strategik kita, ataupun yang keduanya, kita menolak kita punya plan strategik itu dan kita melaksanakan berdasarkan kepada suasana yang kita hadapi. Yang inilah yang menyebabkan akhirnya saya lihat, pengalaman saya sendiri menunjukkan perancangan kita itu akan berakhir di almari dan tidak dapat membantu kita untuk melaksanakannya. Sebab itu mengikut Michael Fullan pada ketika saya tanya lebih lanjut lagi. Kalau mengikut dia sebenarnya berapa tebal sebenarnya kita punya ataupun kita punya blueprint atau perancangan di peringkat sekolah itu. Dia secara literally lah dia bincang, dia kata dia punya golden rule, dia kata tidak perlu tebal. Yang penting dia kata kalau dokumen kita dapat memberi kita gambaran besar masalah yang kita hadapi, dan juga kita telah menghasilkan strategi, tidak banyak strategi yang tertentu saja yang kita boleh lihat, dan mungkin 4-5 strategi, kemudian kita terjemahkan kepada pelan tindakan. Pelan tindakan itu dia kata tidak boleh terlalu detail, tetapi dapat memberi kita panduan untuk kita bertindak, memberikan kita fokus dan hala tuju mana kita nak bawa. Dan apabila kita melaksanakan, dia kata ini yang dipanggil, disebut pada ketika itu sebagai planning and action. Maksudnya planning and action ini dalam arti kata dokumen kita itu tidak rigid tetapi fleksibel apabila berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi pada ketika itu. Dan kita boleh mengubah suai kita punya tindakan kita, tetapi strategi masih sama. Tapi pelan tindakan kita itu berubah untuk memastikan strategi dan juga objektif yang kita nak capai dalam matlamat yang kita nak capai dalam pelan strategik kita itu dapat kita laksanakan. So, jadi dia kata di antara 10 hingga 15 muka surat itu dia kata cukup untuk memberi kita panduan dan memberi kita hala tuju dan fokus dari segi pelaksanaan. Kenapa saya sebut perkara ini? Sebab istilah yang dia perkenalkan beberapa tahun kemudian, bila dia membincangkan tentang terutamanya dalam tahun 2014-2015 bila dia mengenakan buku baharu beliau pada ketika itu, salah satu istilah yang dia sebut ialah perkataan simplicity, yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincang pada hari ini, simplicity. Simplicity ni dia betul-betul memberikan saya ingatan kita perbincangan saya dengan beliau bahawa dia kata simplicity itu maknanya kita mempunyai keupayaan memikir kompleksiti lapangan itu. Kita dapat menarik masalah-masalah yang pokok dari segi permasalahan itu dan menghasilkan strategi yang boleh kita gunakan untuk memudahkan tindakan kita menyelesaikan masalah yang kompleks itu. Jadi simplicity itu sebenarnya adalah gabungan yang berkatakan kompleks dari segi lapangan, dari segi suasana, keadaan sebenarnya, tetapi kita simplify, permudahkan dari segi kita memahami
permasalahan itu untuk mengatasi perkara-perkara pokok, dan dalam masa yang sama kita dapat menghasilkan tindakan-tindakan yang bersesuaian, tetapi tidak banyak yang bersesuaian, strategi dan tindakan yang bersesuaian untuk menghadapi permasalahan itu. Itu yang dipanggil simplicity, maknanya simplify dari segi strategi dan juga kita punya tindakan, tetapi dalam masa yang sama dia dapat memberikan intervention kepada kompleksiti permasalahan budaya kita. Sebagai kesimpulannya, saya menyebutkan di sini bahawa simplicity itu ialah keupayaan kita sebagai pengetua dan guru-guru besar untuk memahami kompleksiti, konteks budaya kita yang unik itu, dan kita dapat menarik perkara-perkara pokok, permasalahan-permasalahan pokok ataupun perkara-perkara pokok dalam kompleksiti itu yang memberi kesan kepada kemajuan sekolah kita. Dan bila kita menarik ataupun mengabstrak kompleksiti permasalahan sekolah yang begitu banyak faktornya itu, tak perlu banyak. 5 atau 6 faktor penting, dan kita jadikan strategi tindakan, strategi dan juga hanya pada tindakan yang mudah, jangan terlampau tebal, yang fleksibel dari segi pelaksanaan. Planning and action itu akan menyebabkan nanti perancangan kita akan lebih kata orang fleksibel untuk menentukan. Ini yang dipanggil keupayaan mengurus organisasi di peringkat sekolah yang berkaitan dengan simplicity yang saya sebut di peringkat awal tadi. Mudah-mudahan ini akan dapat membantu rakan-rakan guru dari segi pelaksanaan kita di peringkat sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan, the well-being of our student, dan juga the quality of learning of our student. Kita gabungkan di antara kesejahteraan dan juga well-being itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.